Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan izinnya dapat sekali lagi kita berjumpa di siri yang ke-15. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan majlis kita jemput Ustaz Farid untuk membaca doa. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz Farid. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita menyambung pengajian kita, perbincangan mengenai buku Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran yang disusun oleh Dr. Wan Rosli, Wan Ahmad. Sangatlah mustahak tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu mendapatkan buku ini kerana dari buku ini sangat mudah untuk kita mempelajarinya. Semua kata-kata ataupun semua kata-kata dasar, vocabulary-nya semuanya ada dalam buku ini. Apa saja perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran dimasukkan kamusnya dalam buku ini. Jadi sangat mustahak kita belajar daripada kata dasar yang kita perolehi, kita dapat mencari makna bagi perkataan-perkataan. Jadi jangan lupa juga tuan-tuan dan puan-puan untuk share. Untuk kita share dengan kawan-kawan, ahli keluarga kita, sanak saudara kita program ini. Dalam Facebook kita share, tekankan butang share, semua dapat mengikuti. Sangat mustahak. Kita nak belajar bahasa Arab Al-Quran. Jadi dalam pengajian kita ini kita ada 3 bahagian. Bahagian pertama ialah kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Untuk bahagian ini Ustaz Agong akan mengambilnya. Ustaz Agong adalah seorang pelajar daripada Universiti Islam Antarabangsa, dah habis buat master, dia akan menyambung PhD dalam bahasa Arab. Kemudian dalam bahagian kedua, kamus kata dasar Al-Quran akan diambil oleh Ustaz Angah. Ya, dia juga seorang yang punya ijazah dalam bidang bahasa Arab. Kemudian bahagian ketiga mengenai pengukuhan kata-kata berlawanan, perkataan serti dan sebagainya akan diambil oleh Ustaz Farid, keluaran Universiti Islam Antarabangsa juga, seorang master dalam bidang fiqh. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Agong untuk masuk ke bahagian 1. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah kita akan belajar kaedah terpilih nombor 14, muka surat 40. Muka surat 40. Okey. Muka surat 40 kaedah terpilih 14. Kaedah terpilih 14. Alhamdulillah ada bersama kita pelajar-pelajar dari ini dah pelajar yang dah alim. Dah habis berapa? Dah 2 kali batch ya. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai pada kaedah terpilih nombor 14. Jadi dari sebelum ni kita dah belajar mengenai kata dasar. Kata dasar berapa huruf? 3 huruf. Kata dasar 3 huruf. Lepas tu naik sikit mengenai huruf illah. Sebabkan huruf illah ni dapat menjadikan kita tersasar dalam mencari kata dasar. Sebabkan ada huruf illah, kita tersalah dalam mencari kata dasar. Terkadang dia di sana tu tertulis alif, tapi ternyata kata dasar dia adalah waw, bukan alif. Jadi tersasar kita di sana. Lepas tu kita fahami corak-corak daripada fi'il madi, fi'il mudhari', lepas tu fi'il amar. Lepas tu kita dah belajar sebelum tu juga mengenai kata nama pelaku. Lepas tu kata nama terbitan. Dah banyak yang kita belajar, alhamdulillah, dan sekarang kita pada kaedah terpilih nombor 14. InsyaAllah tinggal 6 kaedah lagi saja. Jadi kalau dah sampai 20 kaedah ni, itu dah boleh membantu kita dalam sedikit banyaknya memahami surah Yasin khususnya dan juga surah Al-Fatihah. Yang kaedah terpilih nombor 14 ni, dia sebelum ni kita dah berbincang pasal ismul fa'il. Ismul fa'il tulis dalam bahasa Arab dia kata nama pelaku. Macam mendengar, pendengar. Kata nama pelaku dia adalah pendengar. Lepas tu bersamaan dengan ismul fa'il kita juga ada belajar ismul maf'ul. Masih ni pada kaedah yang sama ni kita belajar. Ismul maf'ul ni macam kalau yang di sini ni pendengar, yang di sini ni yang didengar. Ini yang orang yang mendengarkan, ini yang didengarkan. Jadi kata nama untuk menyatakan objek dia, mangsa dia. Kalau yang atas ni pelaku dia, nama pelaku. Itu dah kita dah belajar. Lepas tu kita dah belajar juga sebelum ni kita nak buat contoh nama dalam bahasa dia adalah ismul masdar. Masdar ni dia kata nama, ismun, kata nama yang menyatakan suatu perbuatan tapi tak berkenaan langsung dengan pelaku dan juga masa berlakunya perbuatan tersebut. Contoh menulis, kalau dalam bahasa Arab menulis tu bahasa Arab dia adalah kataba. Kataba ni ada pelaku di sini, pelaku dia adalah dia, huwa. Ada masa di sini. Ini adalah di lampau, masa lampau, fi'il madi. Masa dia iaitu pada masa lampau, al-madi. Ini ada pelaku dan ada masa. Tapi kita kalau ismul masdar, dia tetap menyatakan perbuatan, tetap menyatakan menulis, tapi dia tak ada pelaku dan tak ada masa. Kalau kita buatkan jadi masdar, sini ni katabah ni adalah kitabah. Batun. Macam ni. Macam mana kita nak tahu masdar dari satu fi'il? Kalaulah dia fi'il tu terdiri pada 3 huruf macam ni, 1, 2, 3. Masdar dia kadang-kadang berubah-ubah. Tak ada wazan yang tetap untuk masdar dia. Tak ada pola yang tetap untuk masdar dia punya. Jadi kalau dalam kamus selalunya dia bubuh sekali dengan masdar. Tapi kalau untuk wazan atau corak atau pola daripada yang kedua hingga ke-9, dia ada corak atau pola dia punya. Jadi kalau yang wazan kedua hingga ke-9 tu tak adalah tertulis dalam kamus-kamus. Ini ismul fa'il, ismul maf'ul, masdar.
Lepas tu hari ini. Jadi kita hari ini kita masuk yang ke-14. Ini adalah kata nama sifat dan juga kata nama berlebihan. Kata nama sifat. Jadi kita sekarang belajar kata nama sifat. Kata nama sifat. Adjektif. Ya, adjektif, betul. Adjektif. Kata nama sifat. Jadi kata nama sifat, dia ni, kata nama sifat ni, dia serupa macam ismul fa'il. Serupa macam ismul fa'il macam mana? Kalau ismul fa'il, contoh kataba, kita ambil saja contoh kataba. Ini menulis. Kalau ismul fa'il adalah katibun, penulis. Tapi kalau kata nama sifat, dia diambil daripada kata kerja yang menyatakan sifat. Contoh dia, baik bahasa Arab dia adalah hasuna. Ini baik mana dia? Ini kata kerja. Kalau yang baik atau seseorang yang baik dinamai hasanun. Ini dinamai sifat, kata nama sifat atau adjektif dalam bahasa Inggeris. Sebab tu dia menyerupai. Dia diambil dari fi'il madi, sama macam yang kata ismul fa'il. Dia juga menyatakan pelaku, tapi di sini ni bukan pelaku dah. Lebih tepat dia sebagai sifat. Memanglah dia pelaku untuk perbuatan baik tu. Tapi dia lebih tepatnya kita namakan sifat. Jadi dia menyerupai ismul fa'il. Sebab tu dalam bahasa Arab, kata nama sifat ni, sebab tu nama dia musyabahah. Sebabkan dia menyerupai. Nama dia, sebab nama dia dalam bahasa Arab as-sifah. As-sifatu musyabahatu bi ismil fa'il. Dia ada panjang dia, as-sifatu al-musyabbahah bi ismil fa'il. Kenapa dinamai musyabbahah? Sebabkan dia menyerupai sangat dengan ismul fa'il. Dia kalau kataba penulis, kalau kataba menulis, pelaku dia adalah ismul fa'il, dia adalah penulis, orang yang menulis. Kalau yang baik, kata kerja dia, kata sifat dia adalah orang yang baik. Kan sama tu, sama-sama pelaku daripada sifat baik dan pelaku dari perbuatan menulis. Tapi baik ini adalah sifat. Macam tu. Membezakan adalah sifat saja. Jadi sebab itulah dia menyerupai ismul fa'il. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok dan baca pada paragraf pertama di muka surat 40. Kemudian selepas kita memahami apa maksud dari kata nama sifat tu, kita dah tahu maksud dari kata nama sifat, kita tahu bahasa Arab dia punya macam mana, contoh dia sedikit macam ni lah. Lepas tu ada wazan, sehingga yang memudahkan kita nak mencari kata sifat dalam Al-Quran. Ada wazan-wazan dia. Kalau dalam kitab ni, dalam muka surat 40 ni, ada 5 wazan yang telah disenaraikan oleh Dr. Wan Rusli. Yang pertama, cuba baca Syahir. Wazan dia. Yang 4 bar tu. Fa'ilun. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam kitab ni. Ada yang pertama tu adalah fa'ilun. Di sini ada ba dia. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk wazan yang pertama, fa'ilun, ini adalah wazan untuk kata nama sifat. Ada 4 ba. Banyak wazan fa'ilun yang digunakan untuk menyatakan kata sifat. Contoh dia adalah karimun, azizun, kathirun, qadimun, syadidun, tawilun, kabirun, saghirun, jamilun. Banyak ni kita jumpa dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran. Boleh Hafiz bagi contoh tu? Ayat Al-Quran yang ada syadid. Dalam surah Yasin ada yang karimun dalam surah Yasin. Ajrun karim. Innahu Apa? Al-Quranul Karim. Wal Quranul Karim. Banyak dalam surah Ibrahim. Wal Quranil Hakim.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Hakim. Ada juga lagi contoh. Apa? Tanzilal Aziz. Ya betul. Aziz. Ar-Rahim. Bismillahirrahman. Banyak lagi contoh dia. Apa? Dan surah Ibrahim yang ketujuh. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azinannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Syadid. Ni ada sini syadid. Jadi banyak. Kalau dia dah tulis 4 bar sini ni, ini makna dia kata nama sifat yang menggunakan wazan fa'ilun sangat banyak digunakan dalam Al-Quran. Di bawah tu ada yang wazan yang kedua, yang kerap jugalah fa'ilun. Contoh dia hayyun, farihun, nakhirun, wajilun, asifun, asyirun, fakihun. Ini pun juga termasuk kerap dalam Al-Quran. Lepas tu di bawah tu ada wazan yang ketiga af'alu. A'raju, a'ma, a'mani, buta, abtar. Abtar ni yang terputus. Ya kan? Terputus zuriat, yang terputus zuriat. Wa'il bin As kata Nabi ni orang yang terputus zuriat sebab tak ada anak lelaki semua mati. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala kata inna syani akbar wal abtar. Dia yang putus daripada kebaikan. Nabi tak putus. Macam tu, abtar. Sebutan Nabi sampai hari kiamat. Sebutan Nabi Dia takkan putus. Yang putusnya dia. Yang putus. Jadi makna dia abtar ni yang putus. Jadi kan sifat tu yang putus. Ahwa, aswad. Aswad ni kalau kita pergi ke Arab Saudi kan Hajar Aswad kan. Yang hitam. Jadi kalau warna-warna macam tu juga, abyad, putih. Okey. Satu penambahan lagi. Nombor 3 ma'alu haram, tanwin dan baris bawah. Ya betul. Sebab dia sifat termasuk dalam ismul ladzi la yansarif. Betul. Sifat yang atas wazan sifat, bukan isim alam. Sifat. Af'alu. Sifat musyabahah, sifat yang atas wazan af'alu, maka dia haram tanwin. Dan juga berbaris bawah. Betul. Lepas tu kita tengok nombor 3 tak ada yang tanwin, tak ada a'rajun, tak ada a'man, tak ada abtarun, tak ada ahwa, tak ada aswadun, tak ada abyadun. Sebab dia tak boleh tanwin. Dan juga selalunya ini atas wazan warna dan juga ka'aibai. Macam a'raj tembang, ain. A'ma buta, ain. Benda yang ain ni mana kekurangan. Jadi macam tu. Alhamdulillah. Jadi kalau yang ketiga ni menyatakan warna dan juga keaiban, dan dia selalunya memanglah tak pernah dia berbaris akhir tanwin. Jadi kalau tuan-tuan puan tengok macam Ustaz Farid cakap tadi, tak akan pernah jumpa yang dia berbaris tanwin. Macam tu juga yang keempat. Yang keempat, wazan dia adalah corak dia fa'lan. Contoh dia ghadban, hairan, zam'an, ar-rahman. Sini ni ini termasuk menggunakan wazan fa'lan. Ar-rahman, Rahman. Lepas tu yang terakhir. Satu penambahan. Apa Ustaz? Sila Ustaz. Nombor 5 penambahan. Sama juga. Fa'lan sifat. Sifat yang dikategorikan, diklasifikasikan dalam ismul ladzi la yansarif. Nombor 4 iaitu haram berbaris tanwin dan juga berbaris bawah. Sebab tu kita tengok ghadbanu, hayranu, dham'anu, ar-rahmanu, tak ada yang baca ghadbanun. Tak ada baca hayranun. Sebab mereka ini adalah termasuk sifat yang tak dibenarkan pada tanwin. Betul? Betul. Jadi yang keempat pun juga. Dan yang kelima fa'alun. Fa'alun, contoh dia hasanun. Macam yang kita buat tadi, hasanun. Ini sedikit juga dalam Al-Quran. Ada cuma 1 bar saja. Di bawah tu ada nota dari yang dibuat, yang telah ditulis oleh Dr. Wan Rusli.
kalaulah dia wazan dia fa'ilun, macam di sini ni kalau kita baca contoh di sini adalah rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim itu kalau dia wazan dia fa'ilun, dia boleh kita maknakan, kalau yang sini kan makna dia yang baik. Yang baik. Kalau yang satu, yang di atas ni semua dia yang baik, yang maha perkasa, yang maha mulia, yang perkasa, yang mulia, yang tinggi, yang besar. Tapi kalau rajim, dia makna dia bukan dia lebih serupa macam makna ismul maf'ul. Kalau yang rajim, makna dia adalah yang dirajam. Dalam bahasa Melayu dirajam tak? Rejam. Kalau bahasa Indonesia rejam. Sebenarnya atas wazan fa'ilun, macam rajimun, qatilun, sebenarnya dia boleh membawa makna isim fa'il, dia juga boleh membawa makna ismul maf'ul. Macam mana kita nak tahu adakah qatil atau rajim dengan makna ismul fa'il ataupun dengan makna ismul maf'ul? Macam mana kita nak tahu dia ismul maf'ul ataupun ismul fa'il? Ismul maf'ul maknanya yang kalau qatil yang dibunuh. Qatil makna kalau ismul fa'il makna si pembunuh, orang yang membunuh. Kalau makna qatil ismul maf'ul makna orang yang dibunuh. Macam mana kita nak tahu? Tengok atas siyaqul kalam, iaitu konteks ayat tersebut. Jadi atas wazan fa'il ni dia boleh bawa dua makna. Selalunya qatil dan makna qatla. Cuma dia makna ismul fa'il atau ismul maf'ul. Sebab dalam buku ni dia sebut tadi, Ustaz Agong sebut rajim, dia tak makna orang yang merejam, tapi makna orang yang direjam, iaitu syaitan yang direjam dengan makna ismul maf'ul. Kalau tersalah Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau tersalah terbuat jadi sifah atau ismul fa'il, jadi dia syaitan yang merajam, yang merejam. Jadi salah konteks ayat. Sebab syaitan bukan aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang merejam. Bukan merejam, syaitan yang direjam oleh Allah. Direjam. Jadi kita jangan sampai tersilap. Ini sebabkan ini sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah ni sama makna dengan macam ismul fa'il. Lepas tu kita bagi makna yang merejam. Jangan sampai tersalah. Jadi kita kena tengok ayat dia juga, sebabkan wazan fa'il ni dah dibuatkan nota di sini. Terkadang makna dia boleh memberi makna isim maf'ul, iaitu yang sini ni yang direjam, macam tu. Okey. Ada soalan? Nak bicarakan boleh Ustaz. Pandanganlah. Sifat musyabbahah ni sebenarnya dia lebih kepada fi'il yang lazim. Yang membawa makna thubut ataupun lazim. Apa makna lazim? Lazim makna thubut, makna tetap. Contohnya hasanun, orang yang baik. Maknanya sifat tersebut lazim dan subut pada dia. Sabit, subut makna sabit pada dia, yang ada pada dia. Dan fi'il lazim yang dimaksudkan adalah fi'il yang tidak ada maf'ulun bih. Contohnya macam hasan, hasuna zaidun, telah baik Zaid. Jadi hasuna tersebut jadikan dia sebagai sifat musyabbah hasanun. Okey. Contoh lagi farihah. Farihah makna gembira. Tak ada maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih farraha yufarrihu. Jadi kalau sifat musyabbah ada farihun. Begitulah karimun, karuma zaidun, telah mulia Zaid. Tak ada maf'ulun bih, fi'il lazim. Bila nak buat orang yang mulia, kita tak sebut karim, kita sebut karimun. Atau wazan fa'ilun. Jadi kalau kita nak tahu perbezaan dia, kita tengok pada fi'il madi dia. Macam Ustaz Farid cakap tadi, kalau untuk as-sifah al-musyabbahah, selalunya
fi'il madi dia adalah fi'il lazim, kata sahabat. Fi'il lazim tu apa dia? Fi'il yang tak perlukan mangsa, yang tak perlukan objek, yang tak perlukan maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih tu makna dia adalah objek atau mangsa. Jadi macam contoh sini baik. Kita nak cakap hafiz baik. Hasuna hafiz. Hasuna hafiz. Tapi sana tak ada objek kan? Kita cuma nak hafiz tu sana tu sebagai subjek, sebagai pelaku, bukan sebagai objek. Jadi objek tak ada sana. Hafiz baik, macam tu saja. Kalau kata kerja macam tu, kalau kata kerja yang tak perlu objek, maka kata nama pelaku dia dinamai kata nama sifat. Jadi dia bukan kata nama pelaku sini, tapi adalah kata nama sifat. Hasanun, orang yang baik atau yang baik. Jadi macam dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura tu fi'il madi dia. Makna dia besarlah atau sangat besar. Jadi kalau jadi kata nama sifat dia adalah kabirun. Macam tu. Macam tu pakai wazan fa'ilun juga. Okey. Jadi ini untuk as-sifah al-musyabbahah. Lepas tu pada kaedah terpilih nombor 14 ni, kita juga akan berbincang mengenai ismul mubalaghah nama dia. Atau boleh juga disebut sighatul mubalaghah. Sighah mubalaghah pada muka surat 41 masih di kaedah terpilih yang sama, iaitu adalah kata nama berlebihan. Kata nama yang berlebihan. Selalunya sighatul mubalaghah ni adalah diambil dari kata ismul fa'il. Macam ismul fa'il di sini ni contoh ismul fa'il ghafira, mengampuni ghafira. Ghafara. Ini makna dia mengampuni, memberi ampun. Kalau yang memberi ampun, ghafirun. Dia selalunya sighatul mubalaghah ni dia diambil daripada ismul fa'il. Kalau ghafirun, yang mengampuni atau pelaku dia yang pengampun. Tapi kalau kita jadikan sighatul mubalaghah ghafirun. Ghafir. Ghafur, bukan ghafir, ghafur. Ghafurun. Dalam Al-Quran ghafurun. Sekarang makna dia, ini sighatul mubalaghah. Makna dia bukan orang yang mengampun, bukan pengampun saja lagi makna, bukan sesuatu yang memberi ampun. Tapi makna dia adalah maha apa? Maha memberi ampun. Maha pengampun. Yang maha pengampun. Kalau sini pengampun saja. Atau yang memberi ampun. Ya. Okey. Ya. Sebenarnya mengenai dengan sifat musyabbahah dengan sighah mubalaghah ada sedikit persamaan dan juga perbezaan. Okey. Kita lihat muka surat yang ke-40. Fa'ilun. Fa'ilun tu sifat musyabbahah. Tapi kita lihat pada muka surat 41, fa'ilun juga dia memberi implikasi makna mubalaghah. Wazan yang sama. Jadi sebenarnya bagaimana kita nak menterjemah? Adakah mengikut pada sighah mubalaghah ataupun pada sifat musyabbahah? Maka di sini seperti tadi siapul kalam, konteks kalam kena tengok terjemah. Jadi kalaulah karim, contoh muka surat 40, karim tersebut kalau dinisbahkan kepada manusia, maka maknanya dia sangat mulia. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah, dia tak ada sifat musyabbahah, tapi dia jadi pada muka surat 41 yang maha pemurah.
Jadi boleh juga muka surat 40 kita transfer ke muka surat 41. Boleh. Tapi kena tengok siapa yang kita nak transferkan tu. Okey. Ya, sebab itu kalau kita kata muka surat 41, fa'ilun nombor 2, rahimun. Rahimun kalau dinisbahkan kepada manusia, maka diterjemahkan sangat penyayang, pengasih. Tapi dinisbahkan kepada Allah, terjemah terus berubah menjadi maha. Bukan mahathir, tetapi maha pengasih ataupun maha penyayang. Okey. Jadi macam tu. Okey. Jadi dia sangat berkaitan dengan sifat al-musyabbahah. Jadi kita boleh menjadikan dia, melebih-lebihkan dia. Macam mana kita nak melebih-lebihkan sifat ataupun kata nama tadi dengan mengubah dia menjadi sighatul mubalaghah. Jadi tadi dah terbincang sedikit apa saja wazan dia. Ada 3 wazan. Ada wazan yang pertama ni dengan 4 bar. Ustaz nampak tak? Yang 4 bar. Wazan yang kedua, wazan pertama ni fa'alun. Okey. Wazan pertama fa'alun ada 4 bar. Wazan kedua fa'ilun ada 3 bar. Wazan ketiga fa'ulun ada 2 bar. Jadi yang paling banyak dalam Al-Quran tu untuk yang digunakan sebagai kata nama berlebihan atau sighatul mubalaghah adalah wazan yang pertama fa'alun. Contoh dia khallaqun, samma'un, kadzabun, jabbarun. Ini banyak kita jumpai perkataan-perkataan ni. Silalah tuan-tuan dan puan-puan cek dalam Al-Quran. Banyak ini kita jumpai. Melainkan yang untuk fa'ilun, ini kerap yang nombor 2 lah. Fa'ilun, rahimun, alimun, qadirun, basirun, sami'un. Ini cara dia kita nak tahu. Ini asal dia adalah alimun. Kalau alimun, asal dia alimun, orang yang tahu. Kalau alima ni, alima maknanya mengetahui. Orang yang mengetahui, alimun. Orang yang mengetahui, ini kata nama. Sama macam ghafir, kata nama. Seseorang yang mengetahui. Tapi kalau alimun, jadi makna dia sekarang maha mengetahui. Jadi dia dah dilebih-lebihkan. Macam juga basirun, sami'un. Sami'un, asal dia sami'un, orang yang mendengarkan. Tapi kalau dah sami'un, maha mendengar. Fa'ulun, zalumun, kafurun, syakurun. Dalam surah Al-Insan lah, kafura. Dalam surah Al-Insan kafura. Inna hadainahu sabila imma syakira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kafur sangat kufur. Kafur nak kufur. Yang pertama syakir. Yang pertama tu syakir. Syakira wa imma kafur. Syakir tu masih ismul fa'il. Orang yang bersyukur. Tapi kalau kafura, itu tersangat-sangat atau melampau dia dalam kufur, dalam mengingkari nikmat. Jadi boleh kita jumpai ada yang kata nama pelaku. Jadi kita kena bezakanlah kata nama pelaku, as-sifat al-musyabbahah atau kata nama sifat. Lepas tu sighatul mubalaghah, kata nama yang melebih-lebihkan atau berlebihan. Dan wazan-wazan dia boleh kita tengok di pada muka surat 41 untuk yang kata nama berlebihan. Di bawah ni, tabel di bawah, di sini bagus ni. Sini ada Dr. Warusi dah senaraikan tabel dia. Ini kata kerja dia. Semua kata kerja ni. Ini semua kata kerja. Sa'ida yas'adu, ja'ala yaj'alu, qadara yaqdiru, syakara yashkuru, ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru. Semua ni kata kerja. Kata kerja ni ada yang tak punya ismul fa'il tapi punya kata sifat. Ada yang punya kata sifat tapi tak punya ismul fa'il. Jadi dia selalunya kalau kata kerja yang punya kata sifat ni dia memaknakan sifat, ataupun yang macam Ustaz Farid cakap tadi, dia kata kerja yang tak perlukan objek. Sa'idah ni makna dia bahagia. Bahagia ni tak perlu objek. Saya bahagia, Syahir bahagia, tak perlu objek. Tapi kalau dah kita ubahlah sedikit lah, membahagiakan, baru perlukan objek. Saya membahagiakan ustaz, itu baru pakai objek. Jadi berbeza dia. Jadi kalau kata nama yang tak perlukan objek, memang selalunya dia mempunyai kata sifat, kata nama sifat. Lepas tu datang tu ada ismu mubalaghah dia. Ada yang qadirun,
ada syakurun, ada ghafurun, ada ghaffarun. Jadi sini dah ada tabel yang memudahkan kita nak membezakan ismul fa'il, kata nama sifat, dan dan siratul mubalaghah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jikalau dapatlah kitab ni, sangat senanglah dalam belajar bahasa Arab. Dan apa lagi, pada kaedah terpilih nombor 14 ni, kita boleh membezakan kata nama pelaku, kata nama sifat, dan kata nama berlebihan. Semua ni sama, tapi ada sedikit perbezaan. Macam Ustaz Farid cakap tadi kan. Ustaz Farid ni memang pakar dalam perbezaan yang sedikit-sedikit dan persamaan sedikit-sedikit. Nanti akan berbincang lagi mengenai makna-makna yang berbeza sedikit-sedikit, Ustaz ya. Ya, Ustaz? Perbezaan makna. Ustaz Farid memang pakar dalam bidang tu. Jadi, okey, kita masuk kepada latihan dia punya. Latihan, contoh sini. Fariha yafrahu. Kita tak tahu makna, boleh kita cari dalam kamus di belakang ni, boleh kita cari dalam sini. Nanti akan terjumpa makna dia bahagia atau gembira atau senang. Fariha. Jadi kalau bahagia atau gembira ni, dia lebih pada sifat. Jadi kita boleh sini tengok farihun atau farahun. Di sini ada, sebenarnya dah ada sini tertulis farihun. Dia ikutkan wazan fa'ilun. Fa'ilun. Farihun. Jadi tuan-tuan, farihun. Jadi tuan-tuan boleh merujuk kepada catatan yang ada di sini, nota yang ada di sini, ataupun boleh merujuk kepada kamus yang di belakang. Jadi kita boleh terjumpa jawapan dia. Ataupun kita tengok dalam surah Yasin. Selalu dia ayat contoh-contoh ataupun latihan kebanyakan daripada surah Yasin, walaupun ada juga dari surah yang lain. Okey. Ini contoh soalan pertama. Jadi fariha yafrahu, sifat dia adalah farihun. Macam ni ke, ajiba ya'jabu. Mana sifat, kata nama sifat dia? Ajib. Diikutkan wazan fa'ilun. Fa'ilun yang pertama. Kita tinggal tengok saja, kita ikutkan dengan wazan sebelah. Okey. Yang nombor 2 macam tu juga. Pilih kata nama berlebihan bagi isim fa'il. Contoh, munzirun. Ini makna dia yang memberikan peringatan. Yang maha memberikan peringatan. Apa? Nadhirun. Nazirun. Ikutkan wazan fa'ilun. Jadi kita boleh buat ni. Lepas tu yang terakhir, latihan terakhir, tandakan isim fa'il dan sighah mubalaghah dan sifat musyabbahah. Jadi kita dalam surah Yasin ni, kita cari dalam ni, mana ismul fa'il atau kata nama pelaku, mana sighatul mubalaghah atau kata nama berlebihan, mana as-sifah al-musyabbah, mana kata nama sifat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan carilah dalam ni. Sini Dr. Wan Rusi dah bagi tanda merah-merah. Jadi maknanya kita kena jelaskan ni. Ini ke kata nama pelaku, ini ke sifat, ini ke kata nama berlebihan. Jadi itu je latihannya. Semoga dapat memudahkan kita dalam memahami ayat suci Al-Quran, khususnya untuk surah Yasin. Ada tambahan, Zat? Okey. Jadi alhamdulillah, kita tutup dengan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah penerangan daripada Ustaz Agong mengenai dengan isim sifat musyabbahah dan juga sighah mubalaghah. Cuma sebagai pengetahuan tuan-tuan perempuan yang mengikuti kita, tak dapat tidak, buku ni sangat penting ni. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan, buku ni hasil daripada istiqra', kajian daripada seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dipanggil sebagai sifat musyabbahah, dia bagi berapa wazan dalam Quran? Hanya 5 saja. Okey. Sebenarnya sifat musyabbahah ni, kalau kita lihat dalam kitab Syazal Araf, dalam hampir ke 20, hampir ke 20 wazan. Kita lihat muka surat 41, ada 3 je wazan sighah mubalaghah. Kalau kita lihat dalam Syazal Araf, hampir ke 18 sighah mubalaghah. Banyak. Cuma alhamdulillah atas kajian
pengarang buku ni alhamdulillah atas kajian dia, jadi dia dapat simpulkan dalam Quran, penggunaan dalam Quran bukan dalam hadis dalam hadis lagi skop lebih luas. Dalam Quran jadi digunakan bahasa sirah mubalaghah hanya 3, sifat musyabahah hanya 5. Dalam skop hadis lebih luas, dalam skop bahasa Arab itu sendiri lagi lebih luas, lagi luas. Kemudian yang terakhir yang perlu kita tahu, bukan setiap fa'il, setiap isim fa'il ataupun sifat musyabah boleh ditukar menjadi sirah mubalaghah. Bukan semua fa'il kita boleh buat, bukan semua isim fa'il kita boleh buat, bukan semua sifat musyabah kita boleh buat. Sebab itu pada muka surat 41, tengok tak 41 dia bagi ada benda ja'ala yaj'alu, mana ada sifat mubalaghah, ada sirah mubalaghah. Sa'ada yas'udu, mana ada sirah mubalaghah, kadang-kadang tak ada. Begitulah juga dengan sifat musyabahah, harus kita ingat bukan semua fi'il kita boleh jadi isim fa'il, boleh jadi sifat musyabahah, tak boleh. Dan bukan juga setiap daripada isim fa'il kita boleh tukar terus jadi sirah mubalaghah, tidak juga. Jadi penggunaan dia, lihat kamus dan juga lihatlah dari segi isti'amal. Tengok orang Arab guna ataupun tidak. Tapi dari segi Quran terbatas pada yang dalam ni lah. Okey, kita serahkan kepada moderator kita insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Agong yang telah merangkumi bahagian 1, kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Farid. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, program kita ini adalah program membincang buku. Kita membincang buku teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Jadi kepada mereka-mereka yang serius nak belajar, bolehlah buat pesanan untuk mendapatkan buku-buku ini daripada Pusat Tahfiz At-Taqwa. Pusat Tahfiz At-Taqwa di nombor 2 Jalan Keramat, nombor 2 Jalan Pawang, off Jalan Keramat Ujung. Ataupun boleh menghubungi 013 247 7760. Ustaz Farid punya nombor handphone 012 692 5514. 012 692 5514. Ya. Jadi sangat mustahak kena cuba usahakan untuk dapatkan buku. Kerana apa? Apa yang kita belajar ini tuan-tuan dan puan-puan, dia sangat-sangat bermanfaat jika kita mengikut kaedah yang betul. Jangan sekali-kali kita rasa susah. Tak susah. Apa saja yang kita dapat tu kita terus kena praktik. Kita sekarang belajar katalah pagi, petang ataupun malam ni kita kena ulang. Jadi kalau kita ulang seorang-seorang, susah juga. Kita boleh ajak ahli keluarga kita ke saudara mara kita akan duduk sekali, kita tunjukkan video dulu. Tunjukkan video yang daripada Facebook ataupun daripada YouTube. Kerana siaran kita ni masuk ke YouTube juga. 1 jam selepas majlis program kita ini, kita terus pindah ke YouTube. Jadi boleh diulang tengok dengan saudara mara kita, ahli-ahli keluarga kita tengok. Dan bila mari waktu malam kita muzakarah. Setelah semuanya dah tengok, kita muzakarah. Antara kita tu 3-4 orang tu, mungkin orang ini dia faham dia lebih. Dia dah boleh sama-sama kita belajar dan mengajar. Jadi sistem dia sangat mustahak. Jangan sekali-sekali kita rasa susah dan terus kita give up. Ketawalah iblis. Iblis memang sukalah jangan kita belajar bahasa Arab ni. Bahasa Arab Al-Quran. Kita bukan belajar komunikasi. Komunikasi kemudian, kerana Ustaz Agong akan adakan
Program dia kalau nak kira belajar buku program grammar Ustaz Agong ni 1 bulan sudah boleh kita berkomunikasi. Dan lagi satu program yang ada di tempat kita ini iaitu mempelajari nahu dan sorob. Banyak perkara-perkara ni kalau boleh belajar nahu dan sorob 3 bulan untuk pelajar-pelajar sekolah tahfiz. Ada juga hujung minggu kita buat, kerana sekarang ni COVID kita berhenti sekejap. Kita buat untuk orang-orang suri rumah atau orang-orang yang kerja boleh datang pada hujung minggu di surau Ittifaqiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua pelajar-pelajar juga, pelajar-pelajar tahfiz, jika ada kita anak-anak kita, saudara mara kita yang duduk menuntut sekolah-sekolah tahfiz tu, kita ada satu program, iaitu belajarlah buku ini selama 1 bulan. Dia belajar bahasa Arab Al-Quran. Apa yang dia hafal, insya-Allah dia boleh faham. Kita buat crash program. Di sini dia datang, dia tinggal di sini, dia belajar hafadan pagi, petang, semuanya hafadan. Tapi tengah-tengah tu kita selit dengan mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Kita ingin memahami Al-Quran. Dengan tidak melengahkan masa lagi, kita serah kepada Ustaz Angah untuk pergi ke kamus, ke pengajian kamus. Jadi kita akan cari kata dasar. Kata dasar daripada perkataan. Setiap perkataan ada kata dasar. Jadi hari ini kita mintalah Ustaz Angah cuba bukakan minda supaya kita faham betul-betul setiap ayat tu macam mana kita nak dapat kata dasar. Bila kita dah dapat kata dasar, Masya Allah, dalam buku ini semua kamus kata-kata dasar Al-Quran ada dalam buku ini. Yang selalu diguna kita hafalkan itu, yang kerap diguna kita hafal yang itu dulu. Yang lain-lain yang jarang-jarang kita kemudianlah kita akan go through that. Okey, sila sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-tuan puan-puan, pelajar-pelajar yang ada di rumah yang sedang mengikuti pengajian kita pada pagi hari ini, insyaallah pagi ini kita akan teruskan dulu sebelum kita praktis dalam surah Yasin. Kita teruskan ayat yang semalam. Kita sekarang berada pada muka surat ke-109. Pada muka surah 109 pada huruf Ra. Semalam kita dah selesaikan huruf Za. Sekarang kita masuk ke huruf Ra. Pada huruf Ra, muka surat 109. Jadi dalam huruf Ra ini kata pertama yang akan kita bahas adalah daripada huruf Ra, A, Ya. Di situ dia kodkan ada 4 ba. Kalau 4 ba, bermakna ini selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Okey, dari huruf Ra, A dan Ya ini ada kata-kata Ra, A, Ya, Ra. Ini fi'il Ra, A, Ya, Ra bermakna lihat, berpendapat atau mimpi. Lepas tu ada kata-kata Ra'yun. Ra'yun ini isim, ra'yun ini pandangan. Ada kata-kata ru'ya yang dilihat pada waktu malam, mimpi. Ada kata-kata ri'yun, ada kata-kata ara, ada kata-kata ra'a, riya, ada kata-kata ri'aun, menunjuk-nunjuk, ada kata-kata tara'a. Okey. Misalnya dalam Al-Quran, apa ayat yang menggunakan kata-kata ra'a ni? Contohnya dalam surah Al-Ma'un, ara'aitallazi yukazzibu biddin. Ara'aitallazi, ara'aita, apakah kamu melihat ataukah apakah kamu tahu? Ara'aita, ini diambil dari kata-kata ra'a. Ra'a, ra'aita, itu satu kata saja, sama tu, satu kata. Apakah kamu melihat atau kamu tahu? Okey, ra'aita. Lepas tu pada surah Yusuf ada juga inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya saya telah melihat. Ra'aitu, daripada diambil dari kata-kata ra'a. Ra'aya, ra'aitu. Kalau ra'a saja telah melihat, berarti bermakna dia. Tapi kalau ra'aitu bermakna aku telah melihat.
Macam tu. Di dalam surah Yusuf. Okey, lepas tu kita masuk ke muka surat 110. 110 kita ambil yang kata-kata yang selalu muncul saja. Yang di sini diikutkan dengan 4 ba di sini, 4 ba. Ada kata-kata dengan huruf ra, ja dan a. Ra, ja dan a. Dari kata-kata raja'a ini akan kita jumpai nanti dalam Al-Quran, fi'il raja'a yarji'u. Lepas tu bermakna kembali. Lepas tu kata-kata raj'un. Ini masdar dia lah daripada kata-kata raja'a yarji'u, bermakna kembali juga. Misalnya summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, buta, sehingga tidak bisa kembali. Hum la yarji'un, la yarji'un. Dari mana diambil kata-kata yarji'un itu? Diambil dari kata-kata raja'a yarji'u. Tambahan waw nun belakang itu nanti bermakna di situ pelaku dia banyak. Makanya ditambah waw dan nun itu huruf tambahan, tetapi huruf asal dia adalah huruf ra, ja dan ain. Maka ada kata-kata raja'a yarji'u, ada kata-kata yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tidak boleh kembali. Yarji'un, la yarji'un. Macam tu. Okey, lepas tu kita tengok ke bawah lagi. Kita tak akan berlama-lama, kita cepat-cepat saja. Pada kata-kata ra, jim dan lam. Ra, jim dan lam. Rajala. Dari kata-kata rajala ini ada kata-kata rajulun. Jamak dia rijalun, bermakna lelaki. Ada kata-kata rijlun. Jamak dia arjulun, bermakna kaki. Ada kata-kata rijalun, para pejalan kaki, dan ada kata-kata rajilun, tentara berjalan kaki. Misalnya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita ambil misalnya dalam surah Al-Kahfi. Wadrib lahum masalar rajulaini. Rajulaini ini diambil dari kata-kata apa? Dari kata-kata rajulun. Macam mana dia boleh menjadi rajulaini? Itu nanti dia berubah daripada kata-kata mufrad, musanna, jamak. Satu lelaki rajulun, dua lelaki rajulaini. Macam tu. Okey, boleh insya-Allah ya. Jadi dari kata-kata ra, ja dan lam ini akan melahirkan beberapa kata. Okey. Lepas tu muka surat ke 111. 111 ada huruf ra, ha dan mim. Ini selalu akan kita jumpai, ada 4 ba dia. Kod dia 4 ba. 4 warna tu. 4 ba. Ra, ha dan mim. Ada nanti akan kita jumpai kata-kata rahimah, yarhamu, rahmah, marhamah. Itulah apa nama dia, kata-kata misalnya ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil dari kata-kata ini. Ra, ha dan mim. Okey. Jadi kita dalam apa nama dia? Dalam kita masuk ke surah Yasin. Moderator Haji. Kita habiskan dulu. Okey, kita habiskan dulu di huruf ra. Okey. Lepas tu muka surat 111 juga ada huruf ra, da, da. Ra, da, da. Ra, da, da. Lepas tu dari kata ra, da, da ini ada lahir nanti radda yaruddu, menolak atau memulangkan. Ada kata-kata raddun. Raddun ini isim dia, pengembalian. Lepas tu ada kata-kata irtadda, ada kata-kata taraddada. Lepas tu muka surat ke 111 juga ada kata-kata ra, za dan qa. Ra, za dan qa. Ada huruf ra, za dan qa. Nanti 4 ba di sini berarti selalu dijumpai di dalam Al-Quran. Okey. Pada muka surat 11 tunjuk. Stop Farid insya-Allah nambahkan. 11
ada perkataan radda yaruddu. Ada itu verb fi'il. Okey. Verb fi'il. Raddun adalah isim masdar ya. Radda yaruddu raddan. Radda yaruddu raddan. Raddan adalah noun, isim masdar. Maraddun adalah masdar mimi. Apa masdar mimi? Masdar yang didahului dengan huruf mim. Tapi maraddun dengan raddun makna terjemah sama. Isim masdar dan juga masdar mimi terjemah sama. Beza dia penulisan raddun di awal dengan huruf mim. Sebab itu dinamakan masdar mimi. Terjemahannya sama. Jadi terjemah radda yaruddu menolak, memulangkan. Raddun maraddun makna pemulangan, pengembalian samalah. Pemulangan, penolakan, pengembalian sama. Okey. Begitulah juga sebelah dia, belah kanan. Razaqa yarzuqu rizqan. Razaqa yarzuqu verb fi'il. Okey. Noun rizqun, rezeki, isim masdar. Okey. Sekadar itu saja. Terima kasih banyak kepada Ustaz Farid yang telah menambahkan daripada penjelasan huruf ra, dal dan dal. Okey. Radda. Sekarang kita praktis, kita lanjutkan praktis kita pada surah Yasin. Okey, semalam kita dah bahas tentang ayat ala siratim mustaqim. Sekarang kita masuk ke ayat Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu Tanzilal ini apa huruf dasar dia? Lepas tu bermakna apa nanti? Lepas tu Al-Aziz Ar-Rahim. Macam mana kita nak tahu? Sekarang kita ambil dari kata pertama Tanzila. Tanzila ini sebenarnya apa huruf asli dia atau kata dasar dia apa Ustaz? Tanzila. Okey. Jadi kalau kita tengok Tanzila ini dia mengikut wazan taf'il. Ini sudah Ustaz Agung terangkan. Taf'il. Okey. Taf'il, tanzil, taf'il. Sama kan? Sama. Ada huruf ta depan tanzil. Jadi kita ulang kaji bahawa dalam wazan ini huruf asli dia adalah huruf fa, ain dan lam. Huruf fa, ain dan lam. Setiap wazan huruf dasar dia adalah fa, ain dan lam. Jadi dilambangkan dengan atau disimbolkan dengan fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Kita tengok taf'il, tanzil. Kalau fa dia, apa huruf fa di sini? Ta di sini adalah huruf ta. Fa di sini adalah huruf asli kan? Ini huruf asli dia. Kita tengok atas. Apa huruf asli dia? Maka fa di sini menggantikan huruf nun. Maka kita ambil huruf nun adalah huruf asli yang pertama. Ini fa. Lepas tu yang kedua adalah huruf ain. Sebab tiga huruf dasar dia adalah fa, ain dan lam. Lepas huruf fa, huruf ain, taf'il. Kalau ini tanzil berarti huruf asli yang kedua dari tanzil, kata-kata tanzil ini adalah huruf za. Okey. Lepas tu terakhir fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Lam fi'il ini adalah huruf asli dia. Lam fi'il. Maka huruf terakhir di sini apa? Huruf lam. Maka dari kata-kata tanzil kita akan dapati huruf asli dia, kata dasar dia terdiri dari huruf nun, za dan lam. Kita tengok dalam kitab Dr. Warusli ini huruf nun, za dan lam itu ada pada muka surat 191. Kita tengok 191.
Kita tengok dulu 191. Ini dia. Nazala. Nazala ada melahirkan huruf-huruf nazala, yanzilu, anzala, nazala, tanazzala, manazil, nuzulun, nazlatun. Ustaz, tak ada pun. Macam mana ni Ustaz? Tak ada pun kata-kata tanzil di sini. Kita balik lagi ke pelajar-pelajar sebelumnya yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung bahwasanya taf'il ini dia adalah merupakan wazan daripada bentuk masdar. Masdar adalah kata terbitan. Taf'il ini dia merupakan wazan masdar dari kata-kata fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, masdar dia taf'il. Okey. Kita tengok dia adalah diambil dari kata-kata fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu. Taf'il ini adalah kata terbitan dia. Taf'il berarti kalau tanzil ini berarti dia merupakan kata terbitan daripada fi'il nazzala. Fa'ala nazzala. Nazzala, menurunkan secara berangsur-angsur. Itu makna dia. Tuan-tuan puan-puan boleh lihat nazzala, dari kata-kata nazzala ini nanti akan melahirkan kata-kata tanzil. Okey, boleh insya-Allah. Ini tambahan dari Ustaz Farid. Dengan tanzil ni Dalam Quran maknanya penurunan. Dalam bahasa moden dipanggil download. Kalau kita tengok nak download suatu perkara dalam laptop dipanggil tanzil. Tanzil tu makna download. Cuma itu dalam bahasa moden lah. Dalam bahasa Quran tanzil penurunan lah. Penurunan Quran daripada Al-Aziz Ar-Rahim. Okey, jadi itulah asal dari mana dapat kata-kata tanzil. Itu diambil dari kata-kata fa'ala yufa'ilu taf'il, berarti nazzala yunazzilu tanzil. Okey. Lepas tu kata-kata yang kedua ada kata-kata al-aziz. Tanzil al-aziz. Baru saja diterangkan oleh Ustaz Agung bahawa ini merupakan sigat mubalaghah. Diambil dari wazan dia fa'il. Fa'il. Fa'il, aziz, fa'il. Berarti apa huruf dasar dia? Huruf asal dia adalah fa'il, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kita tengok. Ain, zal dan za. Kalau huruf ain, zal dan za ada Ustaz dalam buku ni? Pasti ada. Kita tengok ain, zal dan zal itu ada pada muka surah. Kita tengok ain, zal dan zal itu ada pada muka surah 150. Kita tengok 150. 150 ain, zal dan za. Dari kata-kata ain, zal dan zal ini akan kita jumpa kata-kata aziz, yang maha perkasa atau maha mulia. Itulah yang diterangkan tadi oleh Ustaz Agung. Ustaz Agung menerangkan bahawa aziz ini dia termasuk kepada sirah mubalaghah, yang maknanya makna yang lebih lah, yang maha perkasa, aziz. Begitu juga ar-rahim. Ar-rahim ini juga dia diambil dari kata-kata, dari sirat dia, dari wazan fa'il. Rahim, fa'il, aziz sama saja. Okey, kalau kita ambil misalnya fa'il, kita turunkan di sini. Fa'il. Fa'il. Rahim, berarti huruf asli dia, huruf dasar dia apa? Fa'il, huruf fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Maka akan kita dapati huruf ra, huruf ha dan huruf mim. Huruf ya di sini adalah huruf tambahan dia saja. Huruf tambahan, bukan huruf asli. Karena apa? Karena dia ambil daripada wazan fa'ilun. Fa'ilun ini huruf dasar dia adalah huruf fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ya di sini adalah huruf tambahan saja.
Okey, berarti kata-kata Ar-Rahim akan kita dapati pada huruf Ra, Ha dan Mim. Huruf Ra, Ha dan Mim akan kita dapati dalam muka surat ke-111. 111 yang telah kita bahas tadi. Ra, Ha dan Mim. Ra, Ha dan Mim ini nanti lahirlah kata-kata Rahim. Kata-kata Rahima yarhamu, mengasihi, merahmati, mengasihi, menyayangi. Kalau kata-kata Rahim, sirah mubalaghah yang bermakna yang maha, berarti yang maha mengasihi atau yang maha merahmati. Okey. Kita pahami bahawa Tanzilal Azizir Rahim. Tanzil tadi diambil dari kata-kata nazala, turun secara berangsur-angsur. Berarti yang turun secara berangsur-angsur, yang turun aziz, daripada Tuhan yang maha perkasa, daripada yang maha perkasa, Ar-Rahim, dan maha penyayang. Berarti yang Al-Quran ini diturunkan daripada yang maha perkasa dan maha penyayang. Okey, itu dulu pencarian kata dasar kita. Pencarian kata dasar kita pada surah Yasin pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ada tambahan dari Ustaz Farid? Tak ada. Okey, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Angah. Jadi ini kamu ini sangat musak. Semua perkataan-perkataan, semua perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran tercatat di dalam buku ini. Bahagian kamus ada di bahagian kamus tengah-tengah tu semuanya bahagian kamus. Semua perkataan-perkataan yang jarang-jarang digunakan, yang ada digunakan, yang kerap digunakan dan yang selalu digunakan. Semua perkataan-perkataannya daripada huruf-huruf alif sampai ke ya, semuanya ada. Jadi sangat mudah. Baik, seterusnya kita tidak melengahkan masa lagi, kita lagi 1 minit. Ya, Ustaz Farid sedang membuat catatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sangatlah musak kita cubalah memperkenalkan pengajian bahasa Arab Al-Quran ini kepada ahli-ahli keluarga kita, sanak saudara kita, kepada jiran tetangga, dan juga lah kepada kita boleh share masuk supaya teman-teman dalam Facebook yang mana selalu kita duk hubungi, mereka juga akan mengikuti. Ini adalah kerja kita, dakwah kepada semua orang agar mereka dapat Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan mereka. Mungkin Allah bagi hidayah kepada semua orang. Orang ada setengah orang tu mungkin dia cepat lagi dapat tangkap. Jadi kita kena usaha, macam mana pun perkara ni kita kena yakin bahasa Arab Al-Quran ini adalah pilihan Allah. Allah memilihkan bahasa Arab untuk diturunkan Al-Quran. Jadi sangat mustahak. Kalau zaman Rasul, zaman Nabi Muhammad SAW telah menjalankan kerja-kerja dakwah, rumah ke rumah, lorong ke lorong, kampung ke kampung. Jadi sekarang akhir zaman ini tidak ada lagi Nabi. Inilah kita sebahagiannya kerja-kerja yang boleh kita bantu agama kita untuk memudahkan semua orang mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Sudah siap Ustaz Farid? Boleh. Okey, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita jemput Ustaz Farid untuk pergi ke bahagian terakhir untuk komplitkan pengajian kita pada hari ini. Bahagian ketiga, pengukuhan senarai perkataan berlawanan makna dalam satu ayat, senarai perkataan serti. Sila Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita pada buku teknik faham dan hadam Al-Quran ni, seperti mana di hadapan tuan-tuan, pada muka surat 218 mi'atain wa samaniyata asyar. Okey, kita lihat kolom yang ke-6. Ra'a, nazara, anasa, absara, makna melihat. Bazagha, tala'a, maknanya terbit
sama makna. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Mariha wala tamshi fil ardi maraha. Mariha fariha makna gembira. Okey. Khashiya khafa aujasa fa aujasa minhum khifah, takut. Kemudian nuqira nufikha makna tiup. Tiup sangkakala semua tiup. Walaja dakhala makna masuk. Ankaha zawwaja makna mengahwinkan. Amata tawaffa ataupun tuwfiya makna mati, wafat. Fa'ala amila sana'a makna melakukan. Ada beberapa perkataan seerti yang tak disebut dalam ni. Kita boleh tambah pada muka surat 220. 220 tu pada kolom yang ke-5. Ada ju', masrabah, makhmasah. Okey, nampak? Makhmasah, masrabah. Ju' makna lapar. Ju' ni lapar, lapar biasa, lapar. Alladhi at'amahum min ju'. Makhmasah, masbarah. Makhmasah, apa perbezaan dengan masrabah? Bukan masbarah ni, silap ni, masrabah. Terbalik. Okey? Terbalik, masrabah. Masrabah. Dalam Quran ada sebut tau. Famanitturra fi makhmasatin. Famanitturra fi makhmasatin ghayra mutajanifil li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Okey? Apa maksud dia? Maksud lapar teramat sangat. Makhmasah ni. Apabila kamu terpaksa fi makhmasatin, dalam kerana lapar, terpaksa makan kerana lapar. Makan apa tu? Makan benda yang haram lah. Babi ke apa, sebab kerana lapar sangat boleh bawa kepada kematian. Ghayra mutajanifil li ismin, tapi bukanlah kamu nak makan babi, tak teringin pun nak makan, tapi disebabkan boleh bawa kepada kematian, lapar yang teramat sangat. Jadi disebab itulah boleh makan benda yang diharamkan. Tapi harus diingatlah, dah sesat dalam hutan pun tak semestinya babi ada. Daun-daun ubi semua ada. Daun-daun ubi, daun-daun semua boleh makan lagi. Jangan terus terpa kepada babi. Okey, makhmasah. Makhmasah ni kelaparan, tapi kelaparan disebabkan environment, kemarau, sesat dalam hutan. Bukan kesan daripada dalam diri kita. Tapi masrabah au it'amu fi yaumi dhi masrabah, kamu beri makan pada hari kelaparan. Masrabah, kelaparan di sini adalah kesan daripada kesan diri kita. Disebabkan letih, kita lapar. Nampak Sebab apa lapar? Sebab letih. Letih sangat, maka lapar. Kesan diri kita, bukan environment, bukan bi'ah, kawasan luar, bukan. Itu perbezaan makhmasah dengan masrabah. Okey? Seterusnya al-i'tiraf dan juga iqrar. Apa perbezaan dia? I'tiraf dan juga iqrar. Okey, iqrar ni, i'tiraf makna mengakui. Iqrar pun makna mengakui juga, sama. Sama dalam bahasa Melayu, sama. Cuma bila sebut tentang iqrar, yang di bawah ni iqrar ini adalah suatu perkara yang telah lalu. Yang telah lalu, memberitahu mengenai perkara yang telah lalu. Di dalam syariat, iqrar ini adalah perkara yang mulzimah, perkara yang wajib hukum, dijatuhkan hukum. Contoh zaman Nabi, dia kata aku berzina. Seorang sahabat jumpa Nabi, aku berzina. Makna dia iqrar, makna dia telah melakukan perkara yang telah lalu, maka sabitlah hukum ke atas dia. Itu al-iqrar. Mulzimah lil hukmi, makna melazimkan hukum ke atas diri pengaku tadi. Pengaku tak boleh wakil-wakil. Aku wakilkan kepada seseorang, mengaku kata aku berzina, tak boleh wakil. Mengaku kena diri sendiri. Okey, al-i'tiraf dia adalah mengaku tapi bersama dengan dia pengetahuan.
terhadap apa yang dia akui. Dan dia melazimi melazimi dengan pengakuan tersebut. Sebab tu kita kata asyukur. Apa itu ta'rif syukur? Ta'rif syukur apa? I'tiraf bin ni'mah. Apa itu asyukur? Syukru. Apa dia? Al-i'tiraf bin ni'mah. Makna mengakui dengan nikmat yang kita dapat. Mengakui. Apa maksud mengakui dengan nikmat? Maknanya mengakui benda yang telah lalu dan kita tahu benda tadi memang kita dapat, memang kita iltizam dengan dia. Okey? I'tiraf bin ni'mah. Itu nama syukur. Boleh kita simpulkan setiap i'tiraf adalah iqrar. Dan bukan setiap iqrar adalah i'tiraf. Nampak? Setiap i'tiraf pasti dia iqrar. Tapi bukan setiap iqrar tu i'tiraf. Maknanya i'tiraf ni lebih khusus. Iqrar lebih umum. Iqrar ni lebih umum. Itu perbezaan je lah. Kemudian seterusnya ni kita dah habis. Kita lihat yang ketiga. Apa dia dalam Hujurah? Hujurah dalam Quran juz 26 ada diceritakan suratul Hujurat. Al-Hujurat plural daripada Hujuratun. Hujuratun jamak dia apa? Plural apa? Al-Hujurat. Okey, maknanya apa? Bilik. Al-Ghurfah. Ghurfah pun makna bilik je. Ghurfatun jamak dia ghurafat. Bilik. Cuma ada perbezaan dalam bahasa Arab. Kita boleh lihat dalam suratul Hujurat ayat yang keempat ni juz 26. 7 lai juz 26. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Okey? Sesungguhnya orang-orang yang menyeru kamu wahai Muhammad, panggil kamu daripada belakang bilik isteri-isteri kamu. Kebanyakan mereka tak faham, mereka tak tahu. Jadi wara'il hujurat dari plural daripada ni, belakang rumah isteri-isteri Nabi, mereka panggil Nabi. Okey, ini nak ajar adab lah. Ulama kata perkara nak ajar adab kepada masyarakat, kepada anak-anak kita, bacalah surah Al-Hujurat. Dalam tu berlambak-lambak longgokan adab daripada awal sampai ke habis. Jangan caci, jangan tinggi suara, jangan mengumpat, jangan gelar orang. Semua ada adab dalam suratul Hujurat. Ajarkan anak-anak, isteri-isteri kamu dan juga masyarakat kamu suratul Hujurat. Penuh dengan adab. Okey? Al-Ghurfah ni bahasa Arab lah, bahasa Arab moden kata ghurfah tu bilik. Sebenarnya ghurfah ni daripada ghuraf. Ghuraf ni apa? Cedokan. Kita nak ambil wuduk, kita cedok air, basuh muka, cedok air, basuh tangan. Itu dipanggil sebagai ghuraf. Cedokan. Jadi bila sebut tentang ghuraf, dia maksudnya ghain rafa, maksudnya apa? Maksudnya rafa'a, mengangkat. Bila kita nak cedok air, kita angkat air lah. Cedok air, mana kita mengangkat air daripada kolah, mengangkat air daripada baldi. Kita keluarkan, kita angkat. Nampak? Jadi maksudnya dia khusus mengisyaratkan kepada apa? Makna luas. Ataupun diangkat darjat, ataupun ketinggian, ataupun keamanan. Jadi itulah makna ghurfah. Apa maksud ghurfah? Ghurfah maksudnya diangkat tinggi, dimuliakan dia, diberi keluasan, diberi pangkat tinggi, diberi keamanan, diberi kebahagiaan. Itu dipanggil ghurfah. Okey? Sebab tu dalam dekat nak akhir surah, sebelum surah Syu'ara, suratul Furqan. Apa dia? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Dalam suratul Hujurat, dalam suratul Furqan ayat 75. Mereka, orang-orang beriman ni, beramal soleh, mereka akan dibalasi dengan ghurfah. Dibalasi dengan bilik, bukan? Dibalasi dengan makam yang tinggi, kemuliaan, ketinggian. Maksudnya syurga lah. Nampak? Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka bila dah sampai syurga apa? Yulqauna fiha tahiyah wa salama. Diberi penghormatan, diberi salam kepada penghuni syurga. Nampak? Seterusnya kita lihat perbezaan antara
awal dengan sabiq. Awalun dengan sabiqun. Apa perbezaan dia? Boleh nampak Awal dengan sabiq. Okey, kita lihat awal ni, wala takunu awwala kafirin bih. Surah apa? Surah Baqarah ke apa? Kemudian kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 96 juzuk 4 page yang pertama sekali. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Nampak? Inna awwala baitin. Apa makna inna awwala baitin? Iaitu sesungguhnya rumah yang pertama. Rumah yang pertama. Apa maksud rumah yang pertama? Maksudnya dia adalah awal-awal rumah. Tak ada lagi rumah sebelum tu. Okey. Tak ada lagi rumah sebelum tu. Kalau sabiq dalam surah Al-Hadid pada sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Okey, surah Al-Hadid ayat 21. Sabiqu fi'il amar sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Kamu bersegeralah kepada maghfirah Tuhan kamu. Okey. Apa perbezaan awal dengan sabiq? Awal ni pertama, dia tak mengkehendaki kedua. Kemungkinan kita kata orang yang ada anak, oh alhamdulillah aku dilahirkan anak pertama. Adakah maksudnya lepas ni ada anak kedua? Tak tahu lagi. Jadi maksudnya bila sebut awal yang pertama, tak semestinya ada yang kedua. Okey. Makna bila sebut yang pertama, maknanya dia adalah anak yang pertama. Anak yang kedua ada? Tak tahu lagi. Kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Okey. Bila sebut sabiqu ila maghfirah, sabiq maknanya yang mendahului. Maknanya sabiq makna yang mendahului. Makna dia win, dia pemenang. Bila pemenang mesti ada orang yang kalah. Jadi makna bila dia mendahului, sudah pasti ada orang yang di belakang dia. Ini perbezaan. Awal kemungkinan ada orang selepas dia ataupun tak ada. Sabiq mesti kena ada orang yang belakang dia. Sebab dia menang, ada orang yang kalah belakang dia. Okey. Itu perbezaan dia. Kemudian kita lihat pula mengenai dengan al-ladzah dengan ar-rahah. Nampak al-ladzah dengan ar-rahah. Al-ladzah ni bahasa Melayu pun lazah. Cuma bahasa Melayu kita cuma bahasa Arab ta marbutah bila dimatikan jadi huruf ha lah, ladzah. Tapi dalam bahasa kalau betul punya lazzatun, al-lazzatu, lazzat. Al-lazzat. Lazat dalam bahasa Melayu melazat, delicious. Sedap, delicious. Okey. Ar-rahah dalam bahasa Melayu pun sama ar-rahah. Cuma bahasa Melayu kita tak sebut rah lah, dia sebut re. Sebab dia ada qiraat warash. Re. Okey. Rehat. Dia ada qiraat kita lah. Nampak rahah rehat. Rahah rehah. Okey. Kemudian kita lihat dalam suratul Zukhruf ayat 71. Zukhruf ayat 71, juzuk ke berapa? 25. Al-Lazzah ni. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun. Talazzu daripada lazzah. Lazzah ni isim. Talazzu adalah fi'il, verb. Nampak? Dalam syurga ada sesuatu yang diri kamu nak inginkan dan juga mata pun sedap, lazat pandang. Nampak Ar-Rahah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-6, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Maksudnya apa, bagi kamu ada binatang ternak lah yang boleh kamu iringi dia, giring dia pergi ke mana, kandang, ataupun kamu lepaskan dia. Turihun, rahah. Okey.
Turihun tu makna roha lah, masuk dia ke dalam kandang, makna bagi dia berehat lah. Turihun, masukkan dia dalam kandang tempat tinggal. Turihun makna bagi dia roha. Jadi apa perbezaan dia lazah dengan roha ni? Okey, untuk pengetahuan sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti kita, lazat ini benda yang nafsu kita nak, diri kita nak benda tu, dan kita usaha untuk capai dia, untuk ambil dia, nak dapatkan dia. Okey, contohnya orang yang mana dia dahaga sangat, dia nakkan minuman tapi dia belum minum lah, dia teringin sangat nak minum tapi dia belum minum lagi, teringin nak minum Milo Ais, belum minum lagi, teringin. Dinamakan lazat bila mana dia dapat minum, itu nama lazat. Sebab apa lazat? Sebab dia teringin sangat benda tu. Dia kata teringin sangat Milo Ais, dapat je Milo Ais, rasa lazat. Sebab dia teringin Milo Ais, dia tak dapat Milo Ais tu, tapi bila dia dah dapat, dia usaha sampai dapat, dia dapat, rasa lazat. Berbeza dengan orang nak Milo Ais, terus Milo Ais dapat, terus minum. Contoh, dia pergi rumah orang, dia nak minum, tiba-tiba ada terhidang Milo Ais depan, orang kata minum, terus minum. Itu tak panggil lazat, kita panggil roha. Boleh? Roha. Okey, nampak perbezaan? Benda yang mana dia dahaga, minum terus, dapat minum terus, itu dipanggil roha, kerehatan. Dia dahaga sangat, dia minum, rehat. Tapi lazat ni benda yang dia nak, dia kena usaha. Bila dia dapat, dia akan rasa lazat benda tu. Roha pun satu cabangan daripada lazat juga. Bila kita dah dapat kerehatan, lazat juga satu cabangan. Itu perbezaan dia lah. Yang terakhir pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Boleh moderator kita yang terakhir? Ke nak suruh saya berhenti terus hari ni juga, on the spot? Boleh atur lagi Okey, perbezaan antara atiq dan juga qadim. Atiqun dan juga qadimun. Atiq ni kita panggil wal yatawafu bil baitil atiq. Dalam surah tu apa, Al-Anbiya ayat ke berapa tu? 29. Bukan Anbiya, suratul Hajj ayat ke 29, juzuk 17. Layan berapa tu? 17, 7 helai 6 helai, 7 helai, 7 helai. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaflah di Baitul Atiq. Baitul Atiq tu apa? Baitul Atiq adalah rumah tua. Rumah tua. Apa tu rumah tua? Rumah lama, iaitu Baitullahil Haram, Kaabah. Sebab apa dipanggil rumah tua? Sebab dia paling lama. Nampak? Kalau qadim, sebab apa tak sebut wal yatawafu bil baitil qadim, rumah lama, tapi sebut Baitul Atiq. Bila sebut tentang Baitul Atiq, dia satu benda yang Masjidil Haram ni lama tau. Nabi Ibrahim bina lagi. Dah lama lah. Masjid pertama sekali Nabi Ibrahim bina, Baitul Atiq. Kemudian dia berkekalan lebih lama, lebih kekal berbanding yang sekitar dia, yang sebanding dengan dia. Okey, kita kata Baitullah, masjid, Masjidil Haram yang pertama, dan dia ni lepas tu ada berapa masjid ke? Masjidil Aqsa, jarak dia dalam hadis kata dalam 40 tahun antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi lepas tu ada masjid lagi, tapi nak bagi tahu masjid ni masih kekal dan utuh walaupun sudah lama. Nampak kekal dan utuh, itu dipanggil atiq. Walaupun dimakan zaman, dah bertukar zaman dah. Zaman Nabi Ibrahim, zaman anak-anak dia, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Yusuf, semua sekali dah bertukar zaman dah. Tetap di Masjidil Haram tu, Kaabah tetap. Walaupun berlalu satu zaman selepas satu zaman. Langit lama juga, langit as-sama', langit lama juga, tapi tak dipanggil sebagai as-sama'ul atiq, al-as-sama'ul atiqah, tak panggil langit lama. Sebab apa? Sebab dia tak ada yang sebanding dengan dia. Macam Masjidil Haram kan ada masjid juga,
bersama dengan dia. Langit tak ada. Sebab itu tak dipanggil sebagai atiq, langit. Itu al-atiq. Qadim ni makna lama juga, tapi dia makna lebih kepada sentiasa ada. Dan juga dia adalah benda yang tidak didahului oleh ada. Benda qadim tidak didahului oleh ada. Sebab apa saya ada? Saya ada pada tahun sekian-sekian, lahir pada tahun 71 contoh. 71. Jadi 71 saya ada. Sebelum tu tak ada. Itu tak dipanggil qadim. Qadim tidak ada tarikh awal, tarikh produk tak ada. Tarikh dikeluarkan, dibuat tak ada. Itu dipanggil qadim. Dan dia sentiasa ada. Itu dipanggil qadim. Atiq yang saya bagi tahu tadi. Benda yang paling lama dan dia satu zaman dengan dia, semua dah habis, dah hancur, tinggal dia je. Sebab itu dipanggil Baitul Atiq. Naam. Al-Atiq kalau ada lafaz ma'rifah dia boleh jadi maknanya Baitul Ka'bah lah. Ya. Kalau Atiq saja dibagi makna yang hamba yang dibebaskan juga. Al-Atiq dia adalah maksud dia yang Ustaz Agong cerita tadi, berbalik kepada Al-Atiq adalah sirah sifat musyabbah, iaitu hamba yang dimerdekakan. Sebab atas wazan fa'ilun, atiqun, dia boleh dua kan? Ada yang kita panggil dia boleh dua macam tadi, qatilun, orang yang membunuh dan juga orang yang dibunuh. Tapi atiq dia lebih kepada orang yang dimerdekakan. Kena tengok kamus lah untuk lebih tengok ada makna tak yang memerdekakan dipanggil atiq. Sebab kadang-kadang datang dua makna, isim fa'il, isim maf'ul. Kadang-kadang datang dengan satu makna saja, isim maf'ul. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Minta maaf kerana ambil masa yang panjang, dan kita serah kepada moderator kita lah. Terima kasih Ustaz Farid. Jadi nampak semuanya bersemangat hari ini ya. Mungkin ada perkara-perkara yang sangat-sangat musak yang untuk diberi penekanan. Jadi kita dah sampai penghujung. Kita menuntut berbanyak-banyak maaf lah jika ada apa-apa saja yang kita telah melakukan kesilapan, dan kita akan insya-Allah berjumpa lagi pada besok pagi insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha